Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan saya kesempatan dan peluang ini bersama-sama dengan anda semua. Saya ingin ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada pihak penganjur, khasnya saudara saya, sahabat saya, Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif yang menjemput saya untuk memberikan sedikit sebanyak perkongsian pada malam ini, dan saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit perkongsian mengenai benteng ataupun membenteng rumah kita daripada gangguan jin dan syaitan. Membenteng rumah daripada jin dan syaitan. Jadi Masya Allah, tuan-tuan perempuan sekalian, kita semua mahu agar rumah tangga kita semua ni bahagia. Kita nak supaya rumah kita, kediaman kita itu dipenuhi dengan rasa dan suasana sakinah, ya, ketenangan, mawaddah, penuh dengan kecintaan, kasih sayang dan rahmah, yakni belas kasihan. Kita nak supaya semua ahli keluarga kita itu hidup aman damai, tanpa adanya gangguan, sama ada gangguan daripada manusia maupun makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang lain. Jadi malam ini saya nak kongsi, sebab masa yang diberikan pada saya pun singkat, hanya dalam lebih kurang setengah jam. Jadi dalam masa yang singkat ini saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan perempuan sekalian, apakah amalan yang kita boleh amalkan demi untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala melindungi kita, semua ahli keluarga kita dan properti kita, rumah kita, daripada gangguan jin dan syaitan yang jahat, yang senantiasa cuba untuk mengganggu manusia. Yang pertama sekali, amalan yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan perempuan sekalian, apabila masuknya waktu maghrib, dulu kita biasa dengar orang-orang tua kita, atuk nenek kita selalu pesan supaya jangan keluar rumah waktu maghrib. Orang-orang tua dulu, dia mungkin tak belajar hadis, dia mungkin tak belajar sangat mendalam ilmu agama, tetapi mereka tahu, mereka faham apakah yang diajarkan oleh agama. Jadi mereka tahu adanya larangan untuk keluar rumah, khasnya untuk kanak-kanak. Memang ada hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW, yang mana hadis ini mengandungi larangan-larangan daripada perkara-perkara berikut. Yang pertama ialah Nabi SAW memerintahkan kita agar menahan anak-anak daripada keluar rumah, kerana pada waktu tersebut syaitan akan merayau-rayau. Ya. Kemudian Nabi perintahkan supaya kita tutup semua pintu, semua pintu-pintu dalam rumah kita. Pintu depan, pintu belakang dan sebagainya, dengan menyebut nama Allah, kerana syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Selain daripada itu, Nabi juga memerintahkan kita supaya tutup minuman, bekas-bekas minuman kita, takungan air, ya, kita punya tangki air ataupun kolah air kita, supaya ditutup. Dan bila tutup tu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya untuk memadamkan lampu. Okey, hadisnya berbunyi lebih kurang Nabi sama-sama mengatakan iskana junhul lail
Au amsaytum fakuffu sibyanakum, kata Nabi. Apabila menjelang waktu malam ataupun petang, maka tahanlah anak-anak kecil kamu daripada keluar rumah. Nabi kata fa inna syaitana yantashiru hina iz. Kerana sesungguhnya syaitan merayau-rayau pada ketika itu. Fa idza zahaba sa'atun min al-laili fahalluhum. Bila telah berlalunya 1 jam daripada malam, iaitu telah berlalunya waktu maghrib, ya, dah masuknya waktu isyak, maka biarkanlah mereka. So, lepas waktu maghrib, bila masuk waktu isyak, boleh lepaskan mereka. Wa aghliqul abwab, Nabi. Wa aghliqul abwab, tutuplah pintu-pintu. Wazkuru smallah. Bukan setakat tutup pintu, tetapi kita tutup dengan nama Allah. Sebut nama Allah. Bismillah. Bila tutup pintu tu, bismillah. Tutup tingkap, bismillah. Jadi, senang cerita, pastikan rumah kita itu tidak dibuka pintu dan tingkapnya menjelangnya waktu maghrib. Ini sangat-sangat penting. Kedengaran macam remeh, kedengaran macam tak logik ataupun mitos ataupun dongeng, tapi ini bukan mitos, bukan dongeng. Ya, sebab ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, dalam kitab dia Sahih Muslim, ya, hadis yang sahih. Dan kemudian Nabi kata, wazkuru smallah, sebut nama Allah, fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Sebab Nabi kata sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Kalau tak tutup pintu, syaitan akan masuk. Wa auku kirabakum. Kata Nabi, wa auku kirabakum, tutuplah bekas-bekas minuman kita. Botol-botol air dan sebagainya, cawan dan sebagainya. Jangan biarkan terbuka. Sebab adanya takut syaitan, takut jin akan meludah ataupun akan mengotori minuman kita. Takut kalau ada orang cuba nak sihir itu akan masuk dalam makanan dan minuman kita. Jadi semua makanan minuman tu tutup, bekas makanan minuman kita kena tutup. Selain daripada secara fizikalnya, supaya lebih hygiene lah, lebih bersih, ya. Minuman makanan kita kena tutup selalu, supaya ini sebenarnya subhanallah hikmah yang sangat besar dalam Islam. Bukan sahaja berkaitan dengan makhluk halus, tetapi kita tahu zaman moden sekarang ni adanya bakteria, kan, adanya mikroorganisme yang hidup di sekeliling kita. So bila minuman kita terdedah, makanan kita terdedah, ia akan mencemari minuman makanan, dan bila kalau kita minum, kita makan, kita akan sakit. Jadi terkandung dalam hadis ini faedah kesihatan yang sangat besar. Bukan setakat pasal jin setan je, tapi termasuklah hygiene dan juga kesihatan, kan, public health. Kemudian Nabi kata wazkuru smallah, sama juga bila tutup bekas makanan minuman tadi, sebut nama Allah, bismillah. Sebut bekas air, bismillah. Sebut tutup botol air, sebut bismillah. Dan kemudian Nabi sebut wa khammiru aniyatakum wazkuru smallah. Begitu juga dengan bekas takungan air dalam bilik mandi kita. Kalau ada, tangki air kita, tutup. Walau an ta'rudu 'alaiha syai'an, walaupun sekadar meletakkan sesuatu di atasnya. Sebagian ulama kata walaupun letak batang lidi pun tak apa. Sebut nama Allah. Itu kata kunci dia. Kata kunci dekat sini ialah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya selalu pesan juga kepada kawan-kawan kita supaya senantiasa melazimi lidah kita ni dengan sebutan basmalah. Apa-apa kita buat, sebut bismillah. Sebab bismillah ni daripada hadis yang sangat banyak lah, ya, berkaitan dengan perlindungan daripada gangguan syaitan ni, mesti ada elemen ataupun amalan berkaitan dengan basmalah. Ini merupakan dalil bahawa menyebut basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah sahaja, mengandungi faedah yang sangat besar, khasnya dalam melindungi diri kita dan keluarga daripada gangguan syaitan. Dan seterusnya Nabi sebut wa atfi'u masabihakum. Wa atfi'u masabihakum, maksudnya dan tutuplah ataupun padamlah pelita-pelita kamu. Zaman dulu orang tidur pakai pelita. Sebab apa arahan Nabi ini jelas suruh menutup ataupun memadam lampu-lampu pelita, sebab zaman dahulu dia tak ada elektrik. Zaman kita sekarang ada elektrik, kan. Tapi sama ada zaman sekarang ke zaman dulu ke, mempunyai faedah yang sangat besar daripada hadis ni. Kenapa? Orang zaman dulu dia tidur pakai lampu pelita. Jadi kadang-kadang syaitan ni dia akan tunggang. Dia akan tunggang
haiwan-haiwan yang perosak seperti tikus, lipas, cicak dan sebagainya yang akan melanggar pelita-pelita ni masa orang tengah tidur. Jadi kalau pelita ni menyala, ya, dan orang dalam rumah tu tidur nyenyak, dia akan mengakibatkan manusia dalam rumah tu mati kebakaran. Itu antara sebab. Kemudian kalau zaman moden pula, elektrik yang mengalir, yang kalau kita buka lampu kan, lampu bilik tidur kita buka sepanjang malam, sepanjang kita tidur, merupakan satu bentuk pembaziran. Sedangkan pembaziran itu ialah perbuatan yang merupakan saudara syaitan. Kalau kita membazir, ya, sebab lampu tu gunanya untuk kita nampak kita membolehkan kita melihat. Tapi kalau kita tidur, kita tak perlukan lampu. Jadi kalau kita pasang lampu ketika tidur, maka ia merupakan perbuatan yang dicela oleh agama. Nah, seterusnya, itu amalan tentang bila masuknya waktu maghrib. Ya? Jadi, cuba amalkan. Kemudian yang kedua ialah amalan ketika kita masuk ke dalam rumah. Ini juga penting. Kadang-kadang ada orang main langgar je kan. Dia balik daripada kerja ke, daripada pasar ke, dia main masuk je rumah dia. Tak ada bagi salam, tak ada baca bismillah. Ini merupakan antara punca gangguan. Antara punca kenapa rumah kita senang dimasuki oleh gangguan jin. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu rumah kita ada gangguan jin ke tidak? Macam mana nak tahu ada tak gangguan syaitan dalam rumah? Sebab kita tak nampak benda ni. Ya, betul. Kita tak nampak mereka. Sebab mereka makhluk yang gaib, memang kita tak boleh nampak. Tetapi kita boleh merasakan aura ataupun kita kata energi yang negatif. Misalnya, antara suami isteri sering bertengkar, misalnya, asyik bergaduh kan. Selalu rasa panas. Masing-masing tak puas hati satu sama lain. Tak boleh nampak muka satu sama lain, misalnya. Ataupun dalam rumah adik-beradik bertengkar. Ataupun tidak ada rasa harmoni, tidak ada rasa sakinah dalam rumah. Ada je tak kena. Ya? Jadi ini antara kita kata simptom-simptom lah. Tanda-tanda masuknya sudah gangguan syaitan dalam rumah tangga tersebut. Jadi kadang-kadang punca yang kecil seperti ini. Puncanya apa? Tak baca bismillah masuk rumah. Tak tutup pintu waktu maghrib. Membiarkan sahaja syaitan-syaitan ini untuk masuk ke rumah. Ini masalah. Jadi benda yang kecil sebegini sebenarnya menyebabkan masalah yang lebih besar kemudian hari. Jadi cuba sedaya upaya kita berusaha untuk amalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita seharian. Khasnya di rumah-rumah kita. Jadi senang je tuan-tuan perempuan. Kita tak payah nak panggil ustaz pun. Nak pagar rumah lah apalah. Kadang-kadang ada orang dia nak shortcut. Dia panggil so-called perawat Islam dengan nama ustaz dan sebagainya, minta pagarkan rumah. Saya pun selalu juga terima request. Ada orang request, ustaz tolong pagarkan rumah saya tanya senang je. Awak nak pagar macam mana? Nak pagar kayu ke, pagar besi ke, pagar batu ke? Sebab pagar rumah ni dalam Islam ni tak ada. Yang ada ialah amalan membenteng tu ada. Amalan membenteng diri daripada rumah kita daripada gangguan syaitan tu memang ada banyak. Tadi kita dah sebutkan hadis tu saja pun dah banyak dah kan. Apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Baik, seterusnya tentang masuk ke rumah tadi. Bila kita balik daripada kerja, balik daripada pasar dan sebagainya, baca basmalah. Ini bare minimum sekali lagi. Diulang sekali lagi. Amalan yang disuruh, yang dituntut oleh kita ialah membaca bismillah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi yang meriwayatkan bahawa dia kata Nabi SAW bersabda, "Izdakhala ar-rajulu baitah, fa dzakarallah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amih." Maksudnya ketika masuknya seorang lelaki ke rumahnya, lalu dia pun menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan. Ketika dia masuk rumah dan ketika dia makan dalam rumahnya. Kata syaitan, qala syaitan, la mabita lakum wala 'asha'a wa idza dakhala falam yazkurillaha 'inda dukhulih qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yazkurillaha 'inda ta'amih qala adraktumul mabita wal 'asha'. Terjemahannya ialah, sekiranya kalau kita masuk rumah dan kita sebut nama Allah, maka kata syaitan, la mabita lakum, maksudnya tak ada tempat tinggal bagi kamu. Kamu maksudnya syaitan yang lain. Maksudnya syaitan-syaitan yang senantiasa menunggu peluang nak masuk ke rumah kita, yang bertenggek depan pintu rumah kita tu,
Bila dia nampak kita masuk rumah, kita baca basmalah, serta-merta ada pagar. Pagar yang ghaib, yang hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui macam mana. Tapi disebutkan hadis ini, syaitan sesama syaitan berkata satu sama lain, kamu tak ada tempat tinggal malam ni. Tak ada homestay bagi kamu. Tak ada hotel bagi kamu malam ni. Wala asya'a, dan tidak ada makan malam. Sebab bila lelaki tersebut, dia makan dalam rumahnya dengan membaca basmalah, bismillah, dan kemudian dia makan, maka tidak ada juga makan malam bagi syaitan. Ini bermaksud, kalau orang dia makan, dia tak baca bismillah, yang makan bersama-samanya ialah syaitan. Ini juga antara amalan. Kita nampak tak? It's very basic sebenarnya. It's very basic. Kalau kita tinggalkan benda-benda basic ni, then tidak ada siapa yang dapat menghalang syaitan-syaitan untuk masuk mengganggu. Hanya Allah Ta'ala sahaja. Naam. Wala asya'a wa iza dakhala, dan kalau ketika dia masuk dan dia tak sebut nama Allah. Nabi kata, falam yazkurillaha 'inda dukhulih, dia tak sebut nama Allah ketika dia masuk rumah, maka berkatalah syaitan, kamu ada tempat tinggal malam ni. Maksudnya syaitan boleh bermalam di rumah itu, dan bila dia makan dan dia tak sebut nama Allah, kata syaitan lagi, kamu ada dapat tempat tinggal, kamu dapat tempat tinggal dan kamu dapat makan malam itu. Jadi syaitan-syaitan ni pun tinggal dan makan bersama-sama dengan penghuninya. Jadi make sure setiap penghuni rumah, bukan seorang je. Kalau dalam keluarga tersebut ada 5 orang, suami, isteri, anak 3 orang yang dah baligh. Sebenarnya baligh lah, yang kecil tu tak apa. Kena ajar mereka supaya amalkan benda ni. Kena baca basmalah. Okay? Anak-anak keluar, misalnya daripada bermain bola dan sebagainya kan, dia bermain di padang, sebelum dia masuk rumah, make sure dia orang ni sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika mereka makan. So it's very simple, amalan yang sangat mudah untuk diamalkan, tetapi banyak dilalaikan oleh kita. Okay? Kemudian bila kita masuk dalam rumah, selain daripada membaca basmalah, ialah membaca doa. Jadi ada banyak doa-doa yang diajarkan, dan antara lafaz doa yang ada dalam hadis ialah Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka khairal mawlij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Okay, hadis riwayat Abu Daud. Al-Arnaud mengatakan hadis ini hadis yang hasan, hadis hasan ya. Nabi ajar, sekali lagi saya ulang, Allahumma inni as'aluka khairal mawlij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Yang mana doa ini bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan ketika masuk dan kebaikan ketika keluar. Dengan nama Allah kami masuk, dan dengan nama Allah kami keluar. Dan ke atas Allah Tuhan kami bertawakal, yakni berserah diri. Cantik makna doa ni, ya. Penuh dengan nama Allah, sebutan nama Allah, bismillah, bismillah. Dan kemudian ada sebutan tentang kita bertawakal kepada Allah SWT. Jadi kesimpulannya, hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh melindungi kita dan keluarga kita, rumah kita daripada gangguan syaitan. Dengan syarat, kita kena sebut nama Allah. Very simple. Bare minimum, tak ingat doa ni tak apa. You can find this doa dalam buku-buku doa dalam Az-Azkar. Boleh dapatkan dalam buku Al-Azkar Imam An-Nawawi ataupun Hisnul Muslim oleh Syekh Sa'ad Al-Qahtani dan sebagainya. Dan juga boleh Google. Kerana banyak juga doa-doa ni dah ada di internet dan sebagainya. Ya, pastikan dia doa yang sahih lah, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian selepas bagi salam tadi, selepas baca doa tadi, kita bagi salam. Dah baca doa tadi, kita bagi salam. Kata Allah SWT, fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Iaitu apabila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada sesiapa yang seperti kamu. Maksudnya kepada diri sendiri ataupun kepada penghuni rumah, dengan memohon pada Allah cara hidup yang berkat lagi baik. Okey, antara lafaz yang diajarkan oleh
apa nama dalam riwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dia, iaitulah dengan cara kita membaca salam, assalamu alaina wa ala ibadis salihin. Saya ulang sekali lagi, assalamu alaina wa ala ibadis salihin, yang bermaksud salam sejahtera ke atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Baik. Itu tadi ketika masuk ke rumah dan ketika makan. Pastikan baca basmalah, baca doa dan bagi salam. Okay, next one. Amalan lain yang berkaitan dengan benteng diri, benteng rumah daripada gangguan jin syaitan ni, iaitulah ketika berada dalam rumah, ya. Ketika kita berada dalam rumah, amalkan kalau boleh setiap hari ataupun kalau boleh sekerap yang mungkin, selama 3 hari ataupun selang 3 hari. Apa dia? Amalan membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Okay, surah yang paling panjang dalam Quran. Amalkan. Ambil masa lebih kurang, Al-Baqarah ni boleh habis dalam masa 2 ke 3 jam. Kalau perlahan 3 jam boleh habis. Kalau laju boleh habis dalam sejam 2 jam. Ya? Bergantung kepada berapa laju kita membacanya. Sebab apa? Terdapat satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna asyaitana yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang bermaksud, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti tanah perkuburan. Nabi kata jangan buat rumah macam kubur. Kenapa macam kubur? Sebab rumah macam kubur ni bermaksud rumah yang tak dibacakan Quran. At the same time, hadis ini membawa maksud mafhum mukhalafah, maksud tersirat, kubur bukan tempat baca Quran. Sebab itu Nabi sebut begitu. Nabi kata jangan buat rumah macam kubur. Sebab kubur tidak ada bacaan Quran. Kerana Nabi kata, fa'inna syaitan, sebab sesungguhnya syaitan akan lari. Syaitan akan lari meninggalkan rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis ini hadis yang sahih. Riwayat Imam Muslim ada juga, dan juga Musnad Ahmad pun ada juga. Jadi hadis ni hadis yang sahih, menunjukkan bahawa surah Al-Baqarah bila baca dalam rumah, syaitan akan lari. Kalau ada syaitan dalam rumah tu, dia akan lari. Okay? Dan kemudian pastikan, selain daripada itu, pastikan dalam rumah kita tu tidak ada benda-benda yang boleh menjemput syaitan datang bertandang. Ataupun pastikan tidak ada benda dalam rumah kita yang menghalang masuknya para malaikat Allah Azza wa Jalla. Kita kena alu-alukan kehadiran malaikat. Sebab malaikat-malaikat Allah ni, mereka akan datang, mereka akan mendoakan kebaikan untuk penghuni rumah. Mereka datang membawa rahmat daripada Allah Ta'ala, mendatangkan sakinah. Itu kita sakinah tadi, ketenangan tu. Mereka akan memayungi kita dengan sayap-sayap mereka, kan? Bila rumah tu kita baca Quran, ahli keluarga kita baca Quran, kan? Kita pun baca Quran. Sebab orang yang baca Quran ni ada malaikat yang menaungi. Kita buat majlis-majlis ilmu dalam rumah kita, kita baca hadis bersama-sama. Jadi rumah ini penuh dengan sakinah sebab adanya malaikat yang menaungi. Adanya malaikat yang mendoakan untuk ahli keluarga. Jadi make sure malaikat masuk ke rumah kita. Baik, ada benda-benda tertentu yang boleh menyebabkan malaikat tak nak masuk rumah. Ini yang kita takut. Ini yang kita tak nak. Sebab rumah yang tak ada malaikat, maka di situ adanya syaitan. Itu formula, itu dia punya formula. Formula ialah rumah yang ada syaitan, maksudnya tak ada malaikat. Rumah yang ada malaikat, tak ada syaitan, insya-Allah. Antara punca syaitan ni masuk ataupun malaikat tu tak masuk ialah adanya anjing dan juga patung dalam rumah kita. So make sure. Sebab apa Nabi sebut? La tadkhulul malaika baitan fihi tamathilu au tasawir. Yang bermaksud malaikat-malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung-patung ataupun gambar-gambar di dalamnya. Maksud tamasil ni ialah patung, ukiran, daripada batu ke, kayu ke,
yang menyerupai makhluk yang bernyawa. Makhluk bernyawa maksudnya manusia dan haiwan. Kalau tak ada kena-mengena dengan manusia dan haiwan, tak apa. Contohnya, pokok kan. Pokok ke gunung ganang ke kan. Sama juga dengan lukisan. Patung dan lukisan. Lukisan, painting. Kalau ada, make sure kita turunkan. Jangan digantung di dinding. Even fotografi sekalipun, sebab memang ada khilaf ulama berkaitan dengan fotografi, tapi jalan selamat, jalan yang paling selamat ialah supaya tidak menggantung gambar di dinding rumah. That's the best thing to do. Okay, pastikan rumah-rumah kita tu dia tak ada gambar yang bergantung. Kalau perlu untuk simpan gambar, you simpan dalam album. You keep in your album books, album books ataupun photo books. Zaman sekarang ni orang guna photo book kan. So kalau perlu untuk print gambar tu, you simpan dalam buku ataupun album. Jadi dia tidak dipamerkan. Dia tidak tergantung di rumah tu all the time. Okay? Jadi sebab apa? Malaikat tak suka. Malaikat Allah ni tak suka. Mereka tak masuk ke dalam rumah yang ada patung-patung ataupun gambar-gambar. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, Innal baital ladzi fihi suwar la tadkhulul malaikah. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat. Hadis yang lain pula Nabi sebut, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, gambar-gambar dan patung-patung. Ada anjing. So, jangan bela anjing. Kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga kebun. Itu tak apa. If you ada kebun, ada ladang ke kan. You ada, kebun ni bolehlah bela anjing untuk jaga kebun. Untuk menghalang haiwan-haiwan perosak, haiwan-haiwan lain datang mengganggu, ataupun ada property, you tak nak ada pencuri ke perompak masuk. Itu tak apa. Kalau untuk bela anjing, untuk tujuan itu. Tapi sekadar untuk jadi pet, itu yang tak boleh. Maksud anjing di sini, anjing for pets. Ingat simpan untuk saja-saja, nak manja-manja, kan, nak belai-belai, itu tak boleh. Okay? Sebab syaitan, malaikat tak suka. So ingat, bila rumah tu, malaikat tak suka masuk, maka apa yang masuk ialah syaitan. Okay? Jadi sama juga, bila saya buat rawatan daripada di rumah-rumah orang, first and foremost, saya akan minta mereka turunkan semua gambar-gambar. Saya akan tengok, ada gambar, saya akan kata, please, turunkan semua gambar. Sebab, kalau kita ruqyah, kita jampi, kita baca Quran, apa sekalipun, tidak akan berhasil. Okay? Malaikat-malaikat Allah tak akan masuk ke rumah tu. Yang ketiga, yang seterusnya, berkenaan dengan dalam rumah kita, seboleh-bolehnya. I know it's difficult for some people sebab dah terbiasa, sebab dah normal, dah dari kata norma, dah biasa. Iaitulah elakkan daripada memainkan music dalam rumah. Too much music, ya. Ataupun kalau boleh jangan ada bunyi music langsung dalam rumah. That's the best. That's the best. I know it's for some people, for some family agak susah. Okay, mungkin ayah, mak dia tak dengar music tapi anak-anak dengar music. Jadi it will be a bit troublesome lah kan, kita nak ni. Tapi sebab apa? Music merupakan seruling syaitan. Ada ayat Allah SWT sebut tentang benda ni. Allah kata, wastafziz man istata'ta minhum bisawtik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilak wa syarikhum fil amwal wal auladi wa'idhum وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Yang bermaksud dan desak serta pujuklah. Yang ini firman Allah kepada iblis. The devil himself. Allah kata, dan desak serta pujuklah sesiapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu. Dengan suara syaitan. Bisautika. Mujahid, seorang tabi'in, anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata maksud ayat ataupun perkataan suara syaitan di situ ialah music. Jadi golongan salafus salih, the pious predecessors, orang-orang yang terdahulu, orang-orang Islam, sahabat Nabi, tabi'in, mereka semua
mengatakan bahawa muzik adalah seruling syaitan. Dan kata seorang syekh bernama Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam buku dia, dia sebut apabila iblis laknatullah menyeru dari dalam sesebuah rumah, maksudnya kita pasang muzik seumpama iblis, kita pasang seruling iblis. When we play any music, seolah-olah kita macam kita pasang bunyi seruling syaitan dalam rumah kita. Jadi bila iblis menyeru dari dalam sesebuah rumah, maka berkumpullah tentera-tenteranya, iaitu syaitan-syaitan dari segala tempat. Lalu dalam rumah itu mereka pun mencetuskan kerosakan, menimbulkan perpecahan, penceraian, kebencian dan dendam kesumat di dalamnya. Okey? Oleh sebab itu, apabila dibanyakkan bunyi-bunyi muzik dalam rumah tersebut, maka bersaranglah syaitan-syaitan di dalamnya dan mereka pun menjadikan ia sebagai tempat tinggal mereka. Maka eloklah bagi kaum muslimin agar membersihkan rumah mereka daripada segala bentuk muzik, sama ada daripada radio, televisyen dan lain-lain lagi. Okey? So ini nasihat daripada ulama kita, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dan seterusnya, ada masa berbaki sedikit lagi, bagi saya sedikit masa lagi. Antara benda yang dilarang juga oleh agama ialah menyimpan loceng dalam rumah. Bells, loceng kan, macam orang jual aiskrim tu, kering. Dalam bahasa Arab disebut al-jaras. Sebab Nabi sebut, Rasulullah SAW bersabda, al-jarasu mazamirus syaitan, yang bermaksud loceng, bell, adalah seruling syaitan juga. Okay? Jadi tidak ada keperluan sebenarnya, unless kalau untuk bunyi penggera kan, alam bell. Tapi alam untuk kebakaran kan, fire alam ni, bila berlaku kebakaran je ada keperluan tu, tak apalah. Maksud loceng yang disimpan ni maksudnya loceng yang untuk kita main kan, untuk kita kita bunyi-bunyikan dalam rumah. For some religion, some of our friends yang beragama Hindu dan sebagainya, memang loceng ni untuk upacara sembahyang dia. Dia akan bunyikan loceng, kening. Kemudian dia pun akan bakar setanggi dia dan dia akan sembahyang kan. Jadi some religion use bells untuk dalam ritual diorang. Dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. Sekali lagi, malaikat-malaikat Allah tidak akan menemani satu perkumpulan yang disertai bersamanya anjing dan loceng. Satu lagi sebab kenapa loceng ni, sebab malaikat tak suka. Sekali lagi, so whenever benda tu tidak disukai oleh malaikat, maka dia usually dia biasanya akan opposite. The opposite is syaitan lah. Kalau malaikat tak suka, syaitan suka. Kalau malaikat suka, syaitan tak suka. Contoh apa? Malaikat suka apa? Malaikat suka orang yang beribadah pada Allah. Syaitan tak suka. Malaikat suka orang baca Quran. Syaitan tak suka. Malaikat tak suka orang menyanyi, music dan sebagainya. Syaitan suka. Jadi it's always opposite lah. Malaikat dengan syaitan ni sentiasa opposite. Jadi kita nak siapa yang bersama-sama kita? Of course, kita nak malaikat-malaikat Allah, dan kita tak nak syaitan-syaitan yang bersama-sama dengan kita. So I think masa yang diberikan pada saya pun dah time's up lah kan, sebab saya diberikan 30 minit. Jadi saya rasa itu pun dah banyak dah apa yang saya kongsikan tadi. So saya harap semoga tuan-tuan perempuan sekalian dapat mengambil sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian saya, boleh amalkan sedikit-sedikit, bukan sedikit demi sedikit, sunnah-sunnah Nabi SAW, doa-doa dan amalan-amalan tadi, supaya rumah tangga kita terhindar daripada gangguan jin dan syaitan yang jahat. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin. Allahumma amin. Okay, so Ustaz Abdul Latif, anda dah selesai. Jazakumullah khairan. Ada Q&A ke? Ustaz boleh terima soalan? Berapa soalan boleh terima? Dengar Ustaz? Ustaz tak dengar. Tak ada? Ya.
Ada soalan Ustaz. Kalau teddy bear macam mana Ustaz? Teddy bear. Okay, teddy bear. Hari tu ada orang interview saya di radio Zayan. Pasal teddy bear kan. Teddy bear ni, saya dah jawab tu hari. Kalau untuk kanak-kanak perempuan. Okay, it's very good question actually. Kalau patung untuk permainan kanak-kanak perempuan bawah umur baligh. Kalau anak-anak perempuan yang belum baligh, yang belum mencapai umur puberty, itu tidak mengapa, itu dimaafkan. Itu tak apa. Tapi after puberty, lepas diorang baligh, okay, tak boleh. It's not allowed anymore. Jadi kena jaga-jagalah. So whatever permainan anak-anak patung yang masa kecil yang tak dipakai lagi, so better get rid of it lah. Selepas waktu isyak, bolehkah kita buka tingkap semula tapi tutup semula? Yes, boleh. Sebab Nabi sebut, iza zahaba sa'ah, yakni bila berlalunya 1 jam selepas malam, maksudnya 1 hour after maghrib, boleh biarkan anak-anak kita bermain di luar kalau perlu, ataupun bawa buka pintu dan sebagainya. Because sometimes ada rumah-rumah yang mungkin di tempat yang agak panas dan sebagainya, nak ambil angin ke apa ke, so bolehlah lepas 1 jam selepas maghrib. Kalau gantung ayat-ayat motivasi, kalimah-kalimah dan gambar-gambar art scenery, okay. Art scenery boleh, no problem. Ayat-ayat, setakat ayat-ayat kalimah tu tak masalah. Okay, yang tu macam contoh macam di Masjid Haram, Masjid Nabawi pun banyak juga kan. Hiasan-hiasan ayat-ayat Quran dan sebagainya, itu tak mengapa. Yang dilarang ialah gambar yang bermotifkan makhluk yang bernyawa. Manusia, animals, gambar singa ke, gambar burung ke, yang itu tak boleh. Okay, ada soalan lain? Okay, ada soalan lagi? Okay, tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa setakat itu saja kot. InsyaAllah. So, again, sekali lagi, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Ustaz Abdul Latif yang menjemput saya pada malam ini. Dan kepada tuan-tuan semua, tuan-tuan perempuan semua yang hadir, yang mendengar perkongsian saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan. Semoga kita berjumpa lagi. Salam daripada saya, Ustaz Abu Humaid Supri Mahmud. Okay, segala yang benar daripada Allah SWT, salah dan silap daripada kekurangan saya dan juga syaitan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan juga jiran-jiran yang hadir. Terima kasih semua. Assalamualaikum.